Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa lagi kita dalam ruangan dialog ini, dan pada hari ini kita mulakan satu segmen baru, iaitu dialog masjid. Ini kali pertama kita dialog masjid tu, selain daripada kita pembukaan satu dulu. Tajuk forum pada hari ini ialah fungsi masjid. Itu tajuk yang simple, antara idealism dan realiti semasa. Biasanya antara cita-cita dan pencapaian tu dia ada jurang. Antara idealism dan realiti itu juga ada jurang. Jadi kita nak melihat itulah kita panggil, kalau dalam dalam apa-apa yang bisnes apa semua sekali, dia dipanggil gap analysis, di mana ada gap antara teori dan pelaksanaan sebenar. Dan untuk memperkatakan tajuk ini, kita ada ahli panel yang bagus-bagus. Kita pilih daripada kalangan akademik, daripada kalangan imam, pentadbir, nazir dan sebagainya. Jadi melengkapi satu komponen yang saya rasa boleh memberi kebaikan kepada semua kita, terutama sekali para pendengar. Kita ada sebagai panel yang pertama ialah Profesor Madya Dr. Sa'adan Man, iaitu Ketua Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Kita ada panel yang keduanya ialah Ustaz Rashidi Saleh, iaitu Ketua Imam Masjid Al-Imam Syafi'i Taman Maluri, Kuala Lumpur. Kita ada sebagai panel yang ketiga Datuk Abdullah bin Muhammad Din, seorang yang lama pengalaman dengan masjid ni. Beliau adalah bekas Nazir Masjid Al-Hasanah, Bangi, Selangor. Dan kita ada Ustaz Hanifuddin Ruslan, Timbalan Pengarah Operasi Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Jadi dengan keempat-empat panel ini, saya percaya kita boleh melahirkan satu kesimpulan-kesimpulan yang oleh setengah orang kata ada take away-nya, ada benda boleh bawa balik. Saya sebagai biasa, Mahmud Zudi sebagai moderator kepada forum ini, dan bersama kita ada Dr. Basri, adalah penerbit yang setia dengan program-program kita ini. Baik, tanpa melengahkan masa, saya tidak sebagai moderator lah, jangan jadi moderator terjadi panel pula. Saya nak tanya soalan pertama kepada panel pertama, iaitu Dr. Sa'adan. Minta Dr. Sa'adan menceritakan kepada kita tentang idealism sebuah masjid seperti mana yang terdapat dalam sejarah, pemikiran dan tamadun Islam. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih yang berbahagia guru saya, Profesor Emeritus Datuk Dr. Mahmud Zudi Abdul Majid, rakan-rakan panel, datuk-datuk dan penonton sekalian. Alhamdulillah, kita bersiaran pada petang ini untuk membicarakan tentang fungsi masjid ataupun peranan idealism dan juga realitinya. Baik, dalam menjawab soalan daripada yang berbahagia Datuk ini, elok saya bawakan satu ayat daripada Al-Quranul Karim. Allah SWT berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin." Baik, ayat ini jelas menerangkan tentang fungsi masjid secara holistik, ya, iaitu tentang pengimarahan masjid yang dilaksanakan oleh orang-orang yang benar-benar beriman dengan Allah, hari akhirat, mendirikan solat dan melaksanakan tugas-tugas dan tuntutan taklif syariat Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Baik, dalam konteks ini kita dapati dalam Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang masjid. Kalau kita lihat dalam Al-Quran itu sendiri ada, kalau tak silap saya, ada 7 tempat yang menunjukkan tentang, yang membicarakan tentang masjid.
Jadi dua daripadanya dalam konteks solat yang menunjukkan kepada merujuk kepada solat lah. Wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjid. 'Inda kulli masjid di situ maksudnya solat lah. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Juga menunjukkan masjid di situ adalah merujuk kepada ibadah khusus iaitu solat. Kemudian 3 ayat lagi menyebut dalam bentuk plural ataupun jamak masajid. Wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yuzkara fiha ismuhu ila akhir al-ayah ma kana lil musyrikin ay ya'muru masajid Allah syahidina ala anfusihim bil kufri. Dan kemudian ayat yang saya sebutkan tadilah daripada awal tadi, innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Baik, di sini kita lihat bahawa dalam konteks penggunaan masjid itu sendiri ia merujuk kepada solat. Jadi maknanya masjid ini adalah satu simbolik. Penggunaan istilah masjid itu, terminologi masjid itu adalah simbolik kepada ibadah seorang hamba, seorang insan itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan menjalankan fungsi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat yang terminologi masjid ataupun masjid yang lain itu merujuk kepada masjid. Hatta dalam satu ayat dalam surah At-Taubah pun ada menyebut tentang masjid dirar yang disalahgunakan oleh orang-orang kafir, kaum musyrikin yang menyalahgunakan fungsi masjid itu untuk memecah belahkan umat Islam pada ketika itu. Jadi dalam konteks ini kita lihat bahawa dalam sejarah itu sendiri, dalam sejarah perkembangan Islam itu sendiri sejak daripada zaman Nabi SAW itu, fungsi masjid itu terlaksana ketika dakwah Nabi Muhammad SAW itu berkembang ataupun mula-mula muncul, subur, sama ada di fasa Mekah ataupun fasa Madinah. Kalau dalam fasa Mekah itu fungsi masjid itu kita lihat dalam konteks yang lebih umum, iaitu penggunaan Masjidil Haram itu sebagai pusat ibadah, yang mana bercampur ibadah-ibadah kaum musyrikin pun bercampur di situ. Hatta kita tahu, kita sedia maklum bahawa di dalam Masjidil Haram itu, di sekeliling Kaabah itu ada ratusan berhala-berhala yang dibangunkan oleh kaum musyrik untuk menyembah tuhan-tuhan berhala mereka lah. Baik, dalam konteks perkembangan Islam di Madinah, kita lihat bahawa masjid pertama yang didirikan oleh Nabi SAW dalam perjalanan ke Madinah, sebelum sampai ke Madinah itu, Masjid Quba. Masjid Quba itu didirikan oleh Nabi SAW sebagai simbolik kepada pengibadahan, kemerdekaan manusia daripada menyembah perkara-perkara lain selain daripada Al-Khaliq, memerdekakan mereka daripada elemen tersebut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada penyembahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara solid. Dan ia juga merupakan satu simbol kepada pusat dakwah ataupun pembangunan manusia itu sendiri. Pembangunan diri manusia, pembangunan roh manusia itu disimbolikkan dengan pendirian masjid itu. Jadi di sini kita boleh melihat fungsi secara holistiknya. Fungsi masjid itu saya melihat dia ada fungsi vertikal dan fungsi horizontal. Fungsi vertikal itu maksudnya ialah fungsi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah masjid itu dijadikan sebagai pusat berjamaahnya di situ, pusat i'tikafnya di situ, ibadah secara berjamaah, solat secara jamaah. Jadi itu menunjukkan ia satu hubungan yang vertikal ataupun satu fungsi yang vertikal terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi adalah fungsi masjid itu secara horizontal, iaitu secara mengufuk. Bila kita sebut mengufuk itu maknanya kita lihat fungsi masjid ini bertujuan untuk membangunkan manusia itu sendiri dalam konteks manusia sejagat, dalam konteks masyarakatnya, dalam konteks institusi keluarganya, dalam konteks hubungan antara manusia, dalam konteks pendidikan contohnya, ataupun tarbiyah ataupun dakwah. Jadi di situ kita lihat bahawa, dan kalau kita tengok istilah masjid itu kadang-kadang digunakan jami'. Jami' itu maksudnya yang mengumpulkan, yang menyatukan. Maknanya ia menjadi satu wadah kesatuan umat Islam
untuk maknanya bersatu dalam ikatan-ikatan prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip syariat Islam itu sendiri. Jadi mungkin dalam konteks itu kita boleh melihat dalam saya boleh simpulkan dalam kita melihat fungsi idealisme masjid ini, fungsinya ialah kita boleh letakkan dalam beberapa kluster, iaitu kita apabila kita membicarakan tentang fungsi-fungsi vertikal dan horizontal tadi, mungkin kita boleh letakkan ia dalam 3 kluster utama, iaitu yang pertama sekali fungsi masjid dalam kluster ibadah, ya. Masjid sebagai pusat pengumpulan ataupun jemaah-jemaah di satu tempat untuk beribadah kepada Allah SWT secara berjemaah. Kemudian kluster yang kedua ialah kluster keilmuan ataupun pendidikan dalam konteks dakwah Islam ataupun tarbiyah kepada manusia itu. Fungsi masjid berada di situ. Kalau kita lihat dalam fasa-fasa perkembangan ilmu-ilmu Islam, pada zaman Nabi SAW, pada zaman para sahabat, pada zaman tabi'in dan juga tabi'un tabi'in, perkembangan ilmu itu berada di masjid. Sebelum adanya sistem madrasah ataupun sistem pembelajaran secara berinstitusi yang berasingan daripada masjid, masjid menjadi tempat yang pertama sekali sebagai tempat sebagai menjalankan fungsinya dalam konteks pendidikan dan juga tarbiyah dan juga pengembangan ilmu. Kalau kita lihat dalam fasa sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disebutkan sebagai suffah, ada satu beranda, macam kita sebut beranda lah, ataupun satu anjung di mana anjung berkenaan menjadi pusat ataupun center of knowledge development ataupun pengembangan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menjadi guru kepada mereka yang berada di suffah tersebut, yang disebut sebagai ahlus suffah. Jadi di situ maknanya kita lihat fungsi masjid itu bertapak secara awalnya selain daripada fungsinya untuk beribadah kepada Allah SWT, ia berfungsi sebagai pengembangan, sebagai pusat pengembangan ilmu. Yang ketiganya ialah pembangunan masyarakat ataupun tamadun. Betul daripada ilmu tadilah, maknanya daripada situ maknanya pembangunan manusia itu sendiri, institusi keluarga dikembangkan ataupun digarap di institusi masjid. Jadi dengan itulah berkembangnya tamadun Islam, dengan masjid menjadi nukleus ataupun center kepada perkembangan Islam itu sendiri. Okey, terima kasih Dr. Sa'dan. Saya rasa jelas, para penonton semua jelas, dan kalau supaya untuk membantu perbincangan kita seterusnya, kalau mungkin saya rumuskan bahawa masjid itu ada beberapa fungsi yang tertentu, fungsi ibadatnya, fungsi pendidikannya, fungsi pembinaan masyarakat, atau kita katakan ada beberapa fungsi yang tertentu yang dikira sebagai satu benda yang lengkap, dan berasaskan kepada yang lengkap itulah maka terbinalah apa yang disebut sebagai tamadun, tamadun Islam. Ustaz Rashidi, sebagai seorang ketua imam, pengalaman tentang masjid ini, saya nak tanya, itu yang disebut oleh Dr. Sa'dan tadi adalah secara idealnya, iaitu yang berlaku pada zaman awal Islam, terutama sekali zaman Rasul dan sebagainya. Tetapi yang sekarang ini, apakah masjid masih berfungsi seperti itu ataupun bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang saya hormati Prof. Emeritus Datuk Dr. Mahmud Hudi, panel Datuk Abdullah Sa'adifuddin, Dr. Sa'dan, dan semua yang bersama kita pada petang ini. Secara seperti mana yang disebut oleh Dr. Sa'dan sebentar tadilah mengenai konsep masjid sejak Nabi SAW bina, pandangan saya
fungsi ataupun peranan masjid itu masih lagi kekal sampai sekarang. Cuma mungkin keadaannya agak berbeza lah. Jadi kalau kita kata yang boleh yang Dr. Sa'dan rumuskan tadi tentang peranan masjid sebagai pusat ibadah, kemudian pusat komuniti dan sebagainya, realiti hari ini masjid masih lagi boleh kita kata berperanan penuh lah seperti mana yang digariskan tadi. Sebagai contoh, kita sedia maklumlah masjid ni memang tak lari lah daripada pusat kita melakukan ibadat, solat fardunya, solat Jumaat, solat sunat dan sebagainya. Kemudian kita juga ada program-program pengimarahan. Kalau tadi disebut tentang masjid mesti ada pusat pengembangan ilmu. Kalau dulu kita wujudkan kelas-kelas pengajian di tiang-tiang, kalau kita pergi ke negara-negara Timur Tengah ni, kita kata di tiang-tiang masjid tu mesti ada pengajian lah, mesti ada pengajian. Atau kalau kita pergi umrah, kita pergi Madinah sekalipun, kalau kita ke tiang-tiang tu adalah tok-tok guru kita, alim ulama kita yang mengajar. Cuma mungkinlah kalau kita kata apa yang berlaku di Kuala Lumpur sebagai contoh lah, saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya sendiri di masjid, kita mungkin budaya kuliah tiang ni mungkin kurang lah. Cuma kita yang agak popular di tempat kita ni kuliah maghrib, kuliah subuh dan sebagainya. Itu salah satu. Saya rasa benda tersebut masih lagi kekal sampai hari ini. Cumanya mungkin aktif tak aktif tu terpulang kepada pengurusan masjid masing-masing lah. Kemudian soal yang kedua, kita boleh katakan juga masjid ini adalah tempat untuk kita orang menjadikan masjid ini sebagai tempat rujukan. Saya bagi contoh, sekiranya ada anak karya kita, ada sahabat-sahabat kita yang ada masalah sebagai contoh. Jadi masjid ini dijadikan tempat untuk dia meluahkan masalah, pandangan ataupun tidak dapat nasihat dan sebagainya lah. Jadi kalau apa pun masalah pun, kita kata tu, masalah sekecil-kecil masalah pun dia akan cari tok imam. Dia mesti cari tok imam. Tak ada duit pun dia akan cari tok imam lah. Terutama bila COVID melanda negara kita ni, jadi masjid kita ni memang, kalau Ustaz Anifuddin boleh sahkan lah, masjid kita ni ramailah pengunjung-pengunjungnya. Minta sumbangan, minta derma, kita ada buat bakul makanan dan sebagainya. Jadi sebab itu kita kata bahawa fungsi masjid ni bukan setakat untuk kita buat ibadat semata-mata, tapi seperti mana yang didambakan oleh orang-orang bahawa kita nak masjid jadi one stop center. Jadi segala benda ada di masjid. Dari segi fasiliti untuk orang berjual beli, contoh kita ada kedai, kita ada kios makanan. Kemudian kalau kita nak adakan tuition pun masjid boleh sediakan fasiliti. Dan saya rasa kebanyakan masjid di wilayah persekutuan ni, insya-Allah kebanyakannya fasiliti-fasiliti ni antara yang terbaik lah. Kita kata masjid ada sekolah, masjid ada kedai, masjid ada kios. Dan terbaru ni Ustaz Anifuddin pun terlibat dalam lawatan ke Masjid Syafi'i baru ni, di mana kita kata usaha Mawib dan juga yayasan daripada Istana Negara bersetuju untuk kita cuba cadangkanlah untuk buat pusat dialisis di Masjid Syafi'i ni. InsyaAllah lah kalau kata benda ni berjaya, insyaAllah akan ada satu inisiatif baru untuk kita bantu anak-anak karya kita ni yang ada masalah untuk melakukan dialisis, jadi dia buat dialisis di masjid. Jadi bolehlah saya katakan untuk round yang pertama ni untuk bahawasanya realiti masjid yang ada pada saat dan ketika ini, kita boleh kata ideanya masih sama, konsepnya, fungsinya masih sama seperti mana yang cuba diwujudkan oleh baginda Nabi SAW dan telah pun kukuh pada zaman Nabi. Cuma mungkin dari masa ke semasa kita perlu melihat semula lah apakah inisiatif-inisiatif baru untuk kita mengukuhkan lagi peranan dan fungsi masjid ini supaya masjid ini boleh mesra dengan semua lapisan masyarakat. Okey, terima kasih Ustaz. Itu pengalaman ataupun maklumat daripada seorang petugas kanan masjid yang kita pilih sebagai satu masjid yang saya pilih masjid ni pasal saya selalu dulu pergilah, jadi saya tahulah maksud tu ya. Jadi itu pengalaman seorang petugas. Seorang pemimpin macam mana Datuk Allah?
Orang yang menjadi nazir, orang yang merangka dia punya dasar dan sebagainya, penaziran, kepimpinannya. Walaupun imam itu sebagai pemimpin, tetapi dalam konteks masjid itu imam juga tertakluk kepada nasihat daripada nazir. Silakan, Datuk. Terima kasih Datuk Moderator, Profesor Datuk Mahmud. Alhamdulillah dan panelis yang bersama pada petang ini. Memang seperti mana disebutkan oleh Ustaz Rashidi tadi itu, di antaranya cuba dan oleh Prof kita tadi, kebanyakan fungsi-fungsi itu dah ada di masjid. Dan di Selangor ni jawatan nazir itu sebagai yang tertinggi dah dalam pengurusan masjid. Sebab di Selangor ni berbeza lebih maju saya ingat daripada negeri-negeri lain, wallahu alam lah. Ya. Sebab pengurusan di masjid tu diletakkan di bawah nazir. Jadi nazir lah yang bertanggungjawab untuk memantau aktiviti di masjid tu berjalan. Dan saya tengok alhamdulillah di masjid di Selangor ni, terutamanya di bandar-bandar kita, masjidnya sangat aktif menjalankan kegiatan-kegiatan. Cuma tak sampailah ke peringkat macam mana yang disebutkan oleh Prof Madya tadi, kan. Kalau zaman Rasulullah tu sampai Rasulullah bermesyuarat nak perang pun di masjid, kan. Kita tak sampailah situ. Sebab mesyuarat memerintah negara pun Rasulullah dengan para sahabat di masjid. Sebab pada masa itu parlimennya tu di masjid. Sekarang ni dah ada parlimen khas dah. Jadi barangkali fungsi itu khusus untuk aktiviti-aktiviti pengimarahan dan kebajikan umat. Dan alhamdulillah saya tengok di Selangor ni banyak aktiviti-aktiviti yang kita jalankan itu bukan sahaja tertumpu kepada program keilmuan dan program peribadatan, tetapi juga sudah menjurus kepada program-program kebajikan. Banyak program kebajikan yang dilaksanakan di masjid-masjid. Di Masjid Al-Hasanah masa zaman saya dulu kita buka tabung khas untuk penyumbang-penyumbang anak karya yang memerlukan bantuan. Siapa yang nak derma tu datang letak aja beras di situ. Beras, minyak, makanan asasi, keperluan harian. Asnaf ni memang ada, datang daftar, kita tidak banyak birokrasi, daftar aja di pejabat masjid tu, akan dibagi beras 10 kilo, minyak 1 botol 5 kilo dan sebagainya, keperluan-keperluan asasi. Begitu juga dengan duit-duit. Malah pengalaman saya di Masjid Al-Hasanah tu, India pun datang minta bantuan kepada kita. Bukan Muslim. Bukan Muslim. Dia dalam keadaan kesesakan dan kita bagi. Itu impak daripada orang ramai dan tidak khusus saya fikir untuk orang Islam saja. Dan impak untuk golongan asnaf. Jadi ada anak yatim, golongan asnaf, ibu tunggal dan sebagainya tu datang memohon bantuan daripada masjid. Jadi fungsi masjid tu kita nampak sekarang ni dah makin meluas. Walaupun tidak sebesar fungsi yang disebut sebagai horizontal oleh Profesor Madya tadilah. Kan? Jadi alhamdulillah saya tengok dari situ masjid-masjid kita dah bergerak lebih laju dah. Cuma barangkali di kampung-kampung barangkali kita agak ketinggalan sikitlah. Walaupun begitu saya tengok ada beberapa masjid yang saya berjalan singgah tengok melihat kepada carta kegiatan-kegiatan mereka tu sudah ada ke peringkat itu. Alhamdulillah kita harapkan fungsi masjid itu akan berperanan seperti mana disebutkan oleh Profesor Sa'adan tadi, akan menyeluruh seperti mana fungsi asal. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Saya rasa kita akan dapat ilmu banyak hari ini, termasuk saya lah. Sebab saya pun bukan pengalaman tentang masjid-masjid pentadbiran, terutama sekali dari segi teori itu kita tahulah. Ustaz Hanifuddin, ini wakil yang mewakili birokrasi. Jadi peranan birokrasi macam jabatan agama, jabatan kerajaan. Jadi apakah peranan yang dimainkan oleh jabatan-jabatan agama misalnya dari segi memberi sokongan kepada masjid dan sebagainya? Silakan Ustaz. Ustaz Hanifuddin kena buka mikrofon. Terima kasih yang membagi
khususnya barisan di panel. Mhm. Masya Allah sekalian, dalam konteks Jawi sebagai satu jabatan yang mempunyai fungsi untuk kita ada bahagian disebut bahagian pengusaha masjid. Di mana bahagian ni memang bertanggungjawab sepenuhnya lah tentang hal ehwal pengurusan masjid, bermula daripada pengujudan masjid hinggalah kepada pelantikan sumber manusianya. Hanya kita terlibat secara fizikal dan juga sumber manusia. Dan seterusnya kita juga sebenarnya menyediakan perancangan. Sekarang contohnya kalau di Jawi kita sudah ada plan pengimaran masjid tu 2020 hingga tahun 2024, mana kita akan renew lah setiap kali habis tempoh dia, yang di dalamnya memang kita telah menyasarkan aktiviti-aktiviti yang terbaru untuk dilaksanakan di masjid. Sebab kita cuba memimpin masjid-masjid di wilayah ini supaya mereka mempunyai satu standard yang hampir sama dalam konteks pengimarahan dan juga dalam konteks memberi manfaat kepada ummah. Ya, sebab imej masjid sebagai tempat ibadah ni memanglah sedia kala dulu kini selamanya. Kita cuba juga idea-idea baru di dalam pengimarahan sebagaimana yang telah dikongsikan sedikit tadi oleh Ustaz Rasidi, menunjukkan pusat dialisis, dan yang terbaru untuk makluman juga kita juga telah mengadakan kerjasama untuk menunjukkan pusat sehenti lah untuk mereka yang menghadapi masalah keganasan rumah tangga, di mana sekiranya berlaku mereka tiada tempat untuk berlindung. Kita telah mula ke arah itu menyediakan tempat untuk mereka berlindung, tapi tak lama lah sebab kita bukan pusat tanah lah, tapi kita untuk transit sampai tahap itulah kita cuba menggerakkan masjid sesuai kita sebagai bahagian pengusaha masjid. Hanya memang dia fokus betul pada masjid. Kalau dulu fokus fizikal dah ada. Fokus semua manusia pun dah boleh katakan hampir mencukupi. So sekarang ni memang fokus kita kepada isu-isu yang berkaitan dengan pengimarahan dan memberikan manfaat yang terbaik kepada ummah. Dalam masa yang sama macam biasalah sebagai birokrasi ni kita juga kawal lah pelantikan imam dan juga hal-hal yang berkaitan dengan jemputan-jemputan ceramah. Kita meletakkan perlu ada tauliah. Ini perkara-perkara biasalah yang memang kita perlu kawal supaya tidak terlalu bebas. Dan yalah, bukanlah kebetulan saya ni lama betul kali di Selangor Datuk, sama dengan Datuk Abdullah dulu. Sebenarnya cuma berbeza di wilayah ni kita mempunyai tenaga imam yang kita lantik secara tetap, di mana mereka hampir seluruh masjid di wilayah ni, 89 masjid ni kita mempunyai tenaga-tenaga perkhidmatan awam yang tetap, minimal pun 3 orang, dengan seorang pegawai, seorang penolong imam dan juga seorang S19. Jadi dari segi kawalan lebih mudah dan juga dari segi perancangan jangka panjang dia lebih mudah kita selia, dan mereka juga tak perlulah kita 3-4 kali sebab sekarang tempat ni dia akan ada sesi 3 tahun sekali dia akan berubah. Tapi tak, di wilayah yang berubahnya hanya jatuh kuasa je. Tapi dari segi tenaga pegawai masjid mereka tetap. Tetap dan berpencen. Secara sini termasuk juga kan. Itulah itu kita punya ni. Dan apa Datuk Allah mencelat ni? Okey. Saya rasa sekat tu dulu dah, akan ditambah juga kita sekarang sebenarnya dah mula menjurus kepada perkhidmatan. Dulu kita sebagai tempat ibadat kita dah menjurus kepada perkhidmatan. Sebagaimana sebut tadilah, wujudnya dapur hitam, wujudnya bakul ski, wujudnya
perkhidmatan kebajikan, bahkan ada setengah-setengah masjid ni berinisiatif bukan sehingga sampai tahap masjid bina masjid. Oh. Ya tu. Di wilayah ni ada masjid yang bina masjid, tapi tidak bina di wilayah lah. Mereka bina di kampung-kampung asli, mereka jadikan setengah kampung asli sebagai kampung angkat, dan masjid tersebut bina masjid di sana. Alhamdulillah, ini antara gerak kerja masjid-masjid kita lah di peringkat wilayah. Setakat ni dulu tu. Okey. Sebelum saya pergi, saya rasa Dr. Sa'dan tak payah mute lah. Takut susah nak berinteraksi. Bukalah. Unmute lah. Ya, Doktor. Kalau saya dengar, tak ada cacat celah dah. Ini maknanya pentadbiran masjid dalam masyarakat kita, kita mengambil kira masjid wilayah persekutuan masjid bandar-bandar Selangor. Di situlah tempat yang membangun. Kita tak nak bicara lagi. Nanti bila-bila kita panggil lah imam-imam surau yang ulu nu, yang legeh apa semua sekarang ni, kita nak dengar daripada dia. Cumanya sekarang ni, walaupun begitu, tapi antara yang banyak dikritik oleh masjid, oleh masyarakat ialah masjid. Antaranya mereka itu kata pintu masjid sentiasa ditutup, pintu gereja sentiasa dibuka. Saya buka perbincangan. Bukan kita nak marah kepada orang yang mengkritik, tapi macam mana kita nak menilai kritik ini dan bagaimana kita boleh manfaat daripada kritik-kritik seperti ini. Silakan. Siapa nak mula dulu? Bagi imam yang bertugas. Imam. Macam mana? Bertugas. Okey. Yalah, kita tak nafikanlah bahawa institusi masjid ni antara institusi yang dipandang oleh masyarakat kita lah. Saya bagi contoh, contohnya realiti yang berlaku dalam setahun dua ni lah, bila berlaku pandemik COVID-19 ni. Jadi orang kita marah, betul? Bila kita tutup masjid. Sampai kan yalah, dia burukkan kita, kata apa kita tak ingat Allah dan sebagainya, sampai jadi satu isu besar lah kalau kata kita tutup masjid ni. Cumanya pada saya, pihak masjid, pihak pengurusan, pihak pentadbiran kena bijak lah dalam menangani kritikan-kritikan ni. Kadang-kadang ada setengah kritikan ni ada positifnya. Positifnya adalah untuk bagaimana kita nak mencari satu penyelesaian, satu penambahbaikan untuk kita ialah upgrade masjid kita ni supaya mesra kepada masyarakat. Tapi kadang-kadang ialah kita faham bahawa orang kita ni dia tak semua tahu tentang pengurusan masjid, kecuali orang-orang yang mengurus, orang-orang yang mentadbir masjid. Jadi saya ingat kritikan-kritikan ni ada setengahnya mungkin boleh kita ambil sebagai satu panduan, tapi dalam masa yang sama kita juga kena bijaklah dalam memberi penerangan, memberi pencerahan kepada masyarakat, ahli jemaah sebagainya. Kenapa tindakan-tindakan itu ataupun apa perkara-perkara yang tertentu itu terpaksa kita buat. Sebagai contoh Datuk Badrul tadi, masjid kita di Malaysia, saya ingat, bukan kata di KL lah, di Malaysia ni memang tutup sedia. Maksudnya malam lepas solat isyak tu saya rasa semua tutup. Dia dah tulis dah tu, pukul 10 malam tu semua pintu pagar akan ditutup. Maksudnya orang akan keluar lah. Jadi ada setengah masyarakat kita ni dia akan membandingkan lah. Kalau kita pergi Mekah tak pernah tutup pun pintu pagar. Di Madinah tu tak pernah tutup. Anytime. Bukan berapa nak masuklah. Kenapa kita di wilayah ni ataupun kita di Malaysia ni tak buat macam sistem di sana? Jadi itulah, pada kita tak boleh nak samakanlah, bagi saya sendiri sebagai pentadbir, kita tak boleh nak samakanlah keadaan kita di Malaysia, bi'ah kita di Malaysia ni dengan suasana di tempat lain. Kerana ialah sebagai contoh paling basic bagi kita, masjid ni banyak aset. Banyak barang-barangnya. Jadi nak tak nak, kita sebagai pengurus, kita sebagai pentadbir, kita bertanggungjawab penuh untuk memastikan segala aset peralatan masjid kita ni dalam keadaan baik. Dan menghalang daripada orang curi lah. Kita tahulah masyarakat kita ni kan. Jadi bagi saya kritikan ni tak ada masalah, dan kita sebagai pentadbir kena berlapan dada bahawa ada setengah kritikan ni boleh membantu kita
untuk kita tambah baik masjid kita, dan kritikan yang tak membina ni boleh kita buat sampah tu. Ya, ya. Macam mana orang lain? Ada komen? Cuma Datuk, Ya. saya melihat kritikan-kritikan ni satu perkara yang baik sebenarnya. Maknanya umat kita ni sayang ke masjid. Sebab tu dia sentiasa bagi perhatian. Apabila ada sikit saja yang tak apa manis, terus kritik. Itu Jadi positif lah tu. Itu peranan kitanya, peranan pentadbir masjid untuk mengambil tindakan apa-apa saja yang yang kurang baik yang ada di masjid tu untuk kita buat penambahbaikan. Jadi kalau itu kita lakukan, saya fikir insya-Allah kritikan ni di mana-mana pun akan ada, tak akan larinya. Janji kita buat kerja mesti ada orang yang kontra dengan kita kan. Tapi apa tindakan yang diambil oleh jawatankuasa, oleh pengurusi masjid untuk itu masalah kerajaan mengawal masjid dan surau. Itu pun orang kritik juga. Kritik kan. Kerajaan tambahlah Datuk sebab dia melibatkan politik parti-parti yang bagai-bagai kan. Tentu akan ada kritikan yang macam-macam daripada pihak-pihak yang berbeza. Tapi dalam masjid ni sebenarnya kritik tu sepatutnya kritik terus membina lah. Dan saya dalam mesyuarat-mesyuarat agung di masjid, apabila ada pandangan-pandangan yang positif yang kita boleh buat, insya-Allah kita buat. Jadi itu sebenarnya untuk menambah baik dari segi peranan masjid di sana. Jadi yang kritik tu orang masjid ke orang luar? Allah alam, kita tengok ada dua lah tu. Orang masjid kritik nak menambah baik masjid. Orang luar ni kadang-kadang saya pun terfikir juga macam isu yang soalan yang Datuk kemukakan tadi tu. Adakah kritik itu untuk suatu fitnah kepada umat Islam ataupun suatu yang suatu yang untuk menambah baik? Sebab contohnya kita dibandingkan dengan gereja. Kan dikatakan gereja di sana dibuka, orang-orang nak pergi, orang asnaf pergi ambil duit boleh bebas-bebas. Saya tanya kepada orang berkenaan. Okey, macam mana? Datuk ada masalah apa tu lain tu? Dr. Sa'dan ada ulasan? Baik, terima kasih Datuk. Saya setuju dengan apa yang telah disebut oleh Ustaz Rashidi tadi, Datuk Abdullah, berkenaan dengan fungsi masjid ataupun kritikan terhadap fungsi masjid sekarang ni. Kita perlu lihat daripada konteks yang positif lah. Kalau kita lihat kepada fungsi masjid sekarang ini, kritikan-kritikan itu mungkin menyentuh tentang fungsi sampingan masjid lah, bukan fungsi asas. Hal sampingan Hal sampingan lah, sebab fungsi asas masjid itu sebagai ibadah itu tidak ada yang mengkritik. Cuma setelah berlakunya tapi banyak orang kritik pun dia kata sembahyang subuh hanya ada setengah sah saja. Kemudian masa reformasi dulu orang Kedah nak pergi tumpah di masjid kena halau, pergi ke gereja dia bagi tempat mandi, bagi tuala apa semua sekali. Ini cerita-cerita yang tak seronok. Mungkin masyarakat kita melihat kepada idealisme fungsi masjid itulah Datuk. Sebab mereka nak melihat masjid itu berfungsi secara idealis, secara ideal lah. Kalau maknanya kita lihat dalam konteks itu, maknanya kita masih banyak lagi ruang-ruang untuk penambahbaikan lah. Bukan maknanya fungsi masjid itu terhenti ataupun tergendala kerana sebab-sebab yang tertentu. Tapi kita lihat fungsi masjid itu masih berjalan dengan baik, terutamanya apabila kita melihat dalam konteks ia sebagai pusat ibadah. Cuma mungkin macam Datuk sebut tadi, orang nak singgah musafir lalu nak singgah ada masalah masjid tutup. Tapi sekarang masjid-masjid, banyak masjid di KL, masjid di banyak tempat ni, di kampung saya sendiri pun ada menyediakan ruang tempat musafir berteduh ataupun melaksanakan solat. Jadi lengkap dengan kemudahan lah. Ada tempat tidurnya, bukan tidur bertilam lah, tapi maksudnya ada ruang khusus untuk nak tidur tilam balik tidur rumah lah. Ya. Jadi maknanya fungsi masjid itu sentiasa dilakukan penambahbaikan. Saya lihat bukan maknanya kita rigid sampai
tahap itu. Cuma kita kena lihat dari sudut kemampuan masjid itulah, dari segi pendanaan terhadap Ya. fungsi yang kita sebut sebagai fungsi secondary, bukan fungsi yang fundamental. Fungsi fundamental dengan fungsi secondary itu kita kena bezakan. Kadang-kadang orang melihat fungsi masjid ini terlalu ideal sangat sampai menyempitkan kefahaman mereka tentang fungsi yang sebenar masjid itu. Ya. Ya. Ni mengenai macam Ustaz Anifuddin pun sebut tadi, ada ruang untuk orang singgah. Tidak ada kan di masjid tu, macam masjid Imam Syafi'i tu. Di bawah tu ada kan ruang. Nah, kita tutup gate di depan, di dalam tu, di bawah tu masih lagi ada ruang. 2-30 orang boleh duduk lagi tu kan. Macam mana ni? Dia kawasan seperti itu diutilize ke ada tidak? Di masjid. Ataupun kita halau juga. Sekarang ni kalau setakat nak berteduh tak ada masalah Datuk. Cuma kita tutup pintu utama. Kerana Pintu utama kita tutup. Saya ingat masa saya muda-muda di Masjid Muhammadi tu, dia tutupnya yang tepat ada kapet dia. Nah, di bawah ni kita baca sampai subuh pun tak apa kan. Ya, ya. Oh. Ada ulasan lagi ke? Okey. Saya okeylah kita beralih kepada tadi. Apabila kita bercakap tentang fungsi, masjid itu ada fungsi ibadatnya, ada ibadat dia pun ibadat khusus dan ibadat umum, ada fungsi sosial, pembangunan komuniti dan sebagainya. Bagaimanakah masjid-masjid kita ini boleh synergiskan antara fungsi-fungsi ini supaya ia lahir sebagai suatu pusat pembinaan masyarakat, termasuk soal-soal pembinaan agama dan masyarakat yang agaknya seimbang. Okey. Siapa dia nak mula? Okey, Datuk. Mungkin saya ambil sikitlah. Kalau kita lihat masjid-masjid sekarang, kita memang menuju ke arah keseimbangan dalam soal pembinaan masyarakat ni, Datuk. Sebab tu dalam dunia hari ini kita lihat sudah ada kelas khusus untuk wanita, kelas khusus untuk warga emas, dan hatta kelas-kelas juga untuk remaja. Bahkan kalau di wilayah ni memang ada dengan banyak masjid-masjid yang memang menyediakan kelas-kelas kafar dan SRA untuk pendidikan agama. Bahkan sebenarnya sekarang kebanyakan masjid juga telah menyediakan kemudahan untuk laluan talian handphone wifi, Wifi semua lengkap. Maknanya kalau seseorang tu inginkan sesuatu yang baik dan dia tak ada kemudahan, boleh dikatakan di masjid-masjid kita sudah menyediakan kemudahan-kemudahan seperti itu sebenarnya. Itu dalam konteks keilmuan lah, kepelbagian peringkat usia, kita dah mula menyediakan kemudahan-kemudahan untuk pendidikan. Dan juga sebenarnya untuk kehidupan sendiri pun, hari ini kita sebenarnya dalam rangka untuk mengumpulkan berbagai-bagai pihak yang mempunyai berbagai-bagai latar belakang, supaya mereka ni boleh kita manfaatkan kepakaran mereka. Mungkin dalam konteks engineering, mungkin dalam konteks penyelenggaraan masjid, dalam konteks pendidikan, mungkin dalam konteks pendidikan anak muda dan remaja, dalam konteks kefakihan untuk menyediakan kelas-kelas pengajian ilmu untuk maklumat Datuk. Sekarang memang oleh kerana pandemik COVID-19 ni ada hikmahnya, di mana kita juga telah mewujudkan pondok masjid. Oh. Ya. Apa tu? Ya, di mana kita buat pengajian berkitab di hujung minggu, dan kita buat secara online, Datuk. Ya. Oh. Alhamdulillah kita dah baca kitab Turas ke baca kitab Jawi? Kitab Turas, tapi dia tidaklah word by word. Dia buat kitab syarahan jelah. Syarahan saja. Ya. Mengikut topik-topik tertentu, kitab-kitab tertentu lah. Ini baru sebulan 2 bulan yang lepas kita lancarkan, dan kita akan teruskan untuk sampai ke tahap persijilan lah, insya-Allah. Untuk berbagai-bagai pihak. Walaupun kita buat di wilayah, tapi sebenarnya kehadiran seluruh Malaysia lah sebab sekarang. Jadi memang kita cuba mencari mana-mana angle sekalipun sebenarnya untuk membangunkan masyarakat.
Ya. Tak cukup dengan itu, kita wujudkan sekarang ni dengan wujudnya Jami FM, Masjid Jami FM, dan kita ada juga rangkaian radio kita, baik yang diuruskan di Jawi sendiri dan juga di masjid-masjid sebenarnya. Kalau saya rasa kalau cerita tentang mewujudkan FB live dan sebagainya ni, memang alhamdulillah lah, nampaknya masjid-masjid di wilayah ni mereka dah, itu mainan dia orang lah. Kerana kebetulan situ saya nampak melihat walaupun kita lihat banyak satu cabaran juga bila kena COVID-19 ni, tapi dari satu sudut yang lain kita lihat kita semakin maju dari sudut penyampaian ilmu, dan dari segi usaha-usaha kita menyampaikan ilmu telah dipelbagaikan. Orang tak ada alasan lagi kalau tak datang rumah tak ada ilmu. Sekarang ni walaupun berada di rumah masih lagi berkomunikasi dengan masjid. Bahkan masjid ni sekarang ni, kebanyakan masjid pasti ada paling kurang pun grup WhatsApp, grup FB dan sebagainya. Ini semua adalah saluran-saluran komunikasi masjid yang menyebabkan sekarang ni sebenarnya dalam konteks ketamadunan ini sebenarnya sekarang ya, masyarakat kita semakin ke depan. Mereka memang ke depan, dan dalam konteks nak komen apa semua ni memang dah dengan mudah kita dapat maklumat lah ya, dalam konteks penyebaran maklumat. Mungkin sekat tu dulu. Ya. Nah, Ustaz Rashidi nak tambah tak? Datuk, betul lah sebenarnya Ustaz Hanifuddin sebut tadi. Kita cuba seimbang daripada semua sudut lah. Maksudnya masjid ni kita kata tak semata-mata untuk kita datang solat, tapi banyak sudah inisiatif-inisiatif yang telah dibuat di wilayah Persekutuan yang sebagai contoh dalam 5 tahun sebelum ni. Kalau kita boleh tengok sendiri, masjid ni kadang-kadang dia wujudkan seolah-olah satu kluster. Sebagai contoh, masjid ni dia fokus untuk membangunkan pertanian sebagai contoh. Kemudian masjid B ni sebagai ada contoh. Tanah ke? Ada, insya-Allah kita ada. Kemudian ada masjid ni dia fokus untuk pembangunan ilmu. Maksudnya bab ilmu masjid ni dia A lah. Dia akan menganjurkan kursus, kelas-kelas pengajian, bukan setakat pengajian agama, tapi pengajian arus perdana ni pun dia titik beratkan. Kemudian kita juga ada sebagai contoh masjid untuk perniagaan, ada koperasinya, ada kios, ada kedainya. Jadi semua ini bagi saya satu inisiatif yang baiklah untuk kita bina satu institusi masjid yang lebih kukuh, yang tidak hanya dilihat sebagai masjid orang datang untuk solat, tapi kalau boleh kita nak semua ada di masjid. Kita nak semua ada di masjid. Orang nak makan di masjid, lepas makan boleh solat, petangnya boleh main di masjid, ada padang, ada gelanggang sepak takraw dalam badmintonnya. Jadi saya ingat cumanya bagi saya ini merupakan salah satu cabaran lah bagi kita pentadbir masjid ni, untuk kita utilize semua fasiliti yang ada supaya masjid ni dilihat satu institusi yang lengkap, melengkapi antara satu sama lain lah. Cumanya bagi saya itulah antara cabaran kita lah, sama ada kita mampu buat ataupun tidak. Biasanya orang akademik ni dia agak kritikal sikit. Adakah benda-benda yang dulu Dan dari segi ni nak tegur masjid-masjid kita yang tidak mencapai satu tahap sebagaimana yang dilihat oleh orang-orang akademik. Orang akademik ni dia agak idealis. Ada? Baik, Datuk. Saya rasa dulu saya pernah baca dalam satu kertas kerja seminar penanda arasan masjid di peringkat kebangsaan yang meletakkan satu parameter yang tinggilah untuk semua masjid di seluruh Malaysia ni, ataupun bermula di negeri-negeri yang tertentu, mereka mencapai KPI yang tertentu. Jadi saya ingat semua masjid telah sedar tentang, ada awareness tentang pencapaian KPI tersebut, terutamanya di sudut macam Ustaz Rashidi sebut tadi, ada masjid yang dia letak dalam kluster-kluster yang tertentu. Kluster pendidikannya, kluster pertanian. Sekarang ni ada di masjid-masjid ataupun surau-surau yang ada tanah lapang di sebelah tu yang mungkin kita sebut sebagai buffering zone yang boleh kita gunakan untuk dimajukan dengan pertanian dan juga macam-macam lah. Ada masjid yang kluster dakwah, kluster
apa nama keilmuan. Jadi perkara itu tak tahulah ke mana perginya. Mungkin boleh tanya Ustaz Arif sebagai apa nama pengurus pengurus masjid di Jawi. Kalau mungkin kita boleh ambil contoh Jawi ni, memang kita lihat satu apa nama institusi yang berjaya mengangkat martabat masjid itu ke arah yang agak maknanya mengujarkan kita lah. Mungkin sampai di peringkat international kita boleh ketengahkan masjid-masjid kita dari segi pencapaian aktiviti-aktiviti dan juga bentuk-bentuk pengimarahan yang kita nampak mencapai level international itu. Cuma kritikan itu sentiasa ada, Datuk. Kritikan biasanya orang akademik ni, dia kalau nak kritik pun dia tidaklah mengkritik sembrono sebagai awam. Cuma netizen kalau kita lihat ni, dia memang ada jenis-jenis Ustaz Hanif dah bimbang dah tadi. Bila saya buka dah takut dikritik kuat sangat. Takut tak tahan nak mempertahankan. Rupa Korea ni memang biasa ada, Datuk. Kadang-kadang mereka ni apa nama tak ada isu, mereka saja nak apa nama cuit-cuit lah. Orang masjid ni supaya mungkin kita boleh lihat dari sudut positif lah. Ada mungkin apa yang disebut sebagai oleh setengah masyarakat tidak mesra kepada jemaah, tidak mesra. Tidak mesra ini pun ada kadang-kadang menghadapi apa nama situasi tidak mesra ni disergah oleh AJK. Saya pun pernah disergah oleh AJK Masjid disergah kerana mungkin silap kita jugalah kan, tapi bentuk-bentuk sergahan itu kadang-kadang menakutkan masyarakat untuk mendekati masjid. Sepatutnya masjid ini menjadi satu orang kata welcome semua saja semua. Tapi kalau pergi Masjidil Haram kena hamat juga nak. Mungkin ada benda-benda yang kita tak patuh kepada dia punya peraturan-peraturan, mungkin sebab itulah kan. Cuma perlu dilihat dalam konteks sekarang ini, masjid itu perlu dilihat sebagai satu institusi yang berserak kepada semua sekali, hatta kepada non-Muslim, kepada semua lapisan masyarakat lah, kanak-kanaknya, orang tuanya, orang mudanya, remajanya, dari sudut apa nama penglibatan masyarakat setempat itu. Dan bukan setempat saja, sebab Datuk kalau kita lihat apa nama fungsi masjid ni dia tidak terhad, dia tidak limited dalam qaryah itu saja. Kalau kita lihat apa nama fungsi masjid pada zaman Nabi SAW itu mungkin yang kita sebut sebagai satu fungsi yang ideal lah pada zaman baginda SAW, pada zaman sahabat semua. Tapi maknanya kita dalam konteks kita di Malaysia sekarang ni, kita maknanya masjid itu macam kita lihat dia berfungsi di qaryah yang tertentu saja, sebab mungkin ada pentadbiran-pentadbiran, ada isu-isu pentadbiran yang mungkin kita terikat dengannya. Itu tak apalah, tapi maknanya kita boleh merungkaikan apa nama keterikatan kita kepada undang-undang itu dari sudut kita menterjemahkan fungsi masjid itu secara yang lebih universal. Hatta surau pun mungkin boleh apa macam disebut oleh Ustaz Anifuddin tadi, kita adakan talaqi apa nama kuliah pondok masjid, pondok masjid yang disertai oleh semua lapisan masyarakat di seluruh negara, di peringkat nasional, bukan di peringkat qaryah lagi. Itu maksudnya sifat masjid yang bersifat universal yang perlu kita tekankan. Okey. Tadi Ustaz Hanifuddin sebut dari segi standard, nak standardize kan. Jadi masjid di wilayah ni mesti ada satu standard. Ada penaziran ke yang dicek standard tu dia apa semua KPI yang disebut oleh oleh apa tu Dr. Sa'dan tadi. Bagaimana nak kawal standard tu? Untuk masa Datuk, untuk makluman Datuk lah, kita memang buat penaziran reporting setahun 2 kali. Tahun 2 kali. Setahun 2 kali kita buat penaziran dan kita report pada jawatankuasa yang bertanggungjawab dengan pelan pengimarahan ni. Dan untuk makluman Datuk lah, pada tahun 2020 saya tak ingat dengan tepat, tapi kalau ikut grade-nya A lah. Wilayah. Laporan pelaksanaan, saya takut salah sebut data tu nanti dosa lah saya kan. Yalah, tak berdosa, tak ada niat nak bohong. Alhamdulillah, hasil daripada pemantauan kita, pelaksanaan pelang imarahan ni sebagian besar masjid-masjid telah berjaya melaksanakan
kita punya perancangan plan perkhidmatan ni. Dan untuk makluman Datuk juga, sebenarnya oleh kerana ahli lembaga yang bertanggungjawab dengan perkhidmatan ni juga, mereka yang banyak idea, jadi nampaknya tahun 2021 ni pun plan perkhidmatan kita ditambah lagi dengan idea-idea baru, walaupun ikutnya ada 5 tahun, tapi kita fleksibel untuk mendengar apa-apa cadangan-cadangan yang lebih baik untuk pelaksanaan plan perkhidmatan ni lah, ya. Dan sekarang ni untuk makluman Datuk, kita juga telah mewujudkan jawatan kuasa penaziran, bukan hanya plan perkhidmatan. Mana kita wujudkan jawatan kuasa penaziran yang akan memantau semua aktiviti-aktiviti masjid yang sama ada berkaitan dengan pengurusan kewangan, pengurusan sumber manusia, pengurusan bangunan dan sebagainya. Ini memang kita pantau untuk memastikan sekiranya ada apa-apa lompang atau kekurangan ni, kita akan usahakan penambahbaikan. Jelas kadang-kadang kita nak pergi semua masjid mungkin tak mampu, tapi secara umumnya memang kita pantau dan daripada hasilan pemantauan tersebutlah kita akan buat perancangan-perancangan lain untuk melaksanakan proses penambahbaikan lah, ya, dari semasa ke semasa. Okey, Ustaz Rushidi, ada nak tambah apa-apa dari segi tadi? Dari segi menstandardkan masjid-masjid yang ada tu dan bagaimana kita mengekalkan KPI dia tu. Dia yang agak special istimewanya kita terutamanya di wilayah lah, di dekat Jawi ni. Sebab saya ingat masjid-masjid di wilayah ni dia tak ada alasan untuk tak ikut standard ataupun kita kata garis panduan. Sebab kita di masjid, hampir semua masjid, surau Jumaat semua ni, kita memang dibekalkan dengan satu garis panduan, buku garis panduan, atau bilik wuduk dengan tandas pun kita ada standard yang perlu kita ikut. Tambah lagi lah dari soal pengurusan kewangan, soal pengurusan fasiliti, pelan perkhidmatan, semuanya kita dibekalkan dengan satu garis panduan, dan kita sebagai pengurus pentadbir ni tak ada alasan untuk kita tak ikut lah. Maksudnya kita dah dibekalkan garis panduan, maka kita kena bertindak mengikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak jabatan. Jadi bagi saya standard sudah ada, dan standard itu pun pada saya mampu untuk kita laksanakan. Cuma yang kita tak mampu tu kita boleh sesuaikanlah dengan keadaan masjid kita sendiri. Kadang-kadang kita tahu kadang-kadang setengah masjid yang kita kata hasil kutipan ni tinggi, maka fasiliti dia lebih hebat daripada yang rendah ni. Bagi kepada masjid yang miskin. Yang tu kena tanya Ustaz Anifudin tu. Saya memikirkan isu-isu tu tentang perkongsian dana ni, dia berjalan kongsi sangat, tapi membantu. Dia dana ni dia berpusat ke ataupun ada veto dia sendiri? Tak ada pusat, ada veto ke ataupun dia punya otonomi? Setakat ni otonomi dah tu. Cuma dalam konteks perbelanjaan ni ada limitasi dari segi had berapa mereka boleh belanja secara satu bulan yang besar. Macam duit pilihan raya jugalah. Ya. Cuma kita sebenarnya dalam perbincangan kita yang terakhir baru-baru ni pun kita ada membincangkan tentang bagaimana cara untuk kita meningkatkan keupayaan ekonomi masjid. Antaranya itulah perkongsian dana-dana ni untuk kita jadikan sebagai sumber mengembangkan ekonomi masjid ni, insya-Allah. Dari segi kita bila kita rujuk balik kepada sejarah pemikiran dan tamadun Islam, saya rasa ada satu pattern tertentu yang ditinggalkan oleh para pewaris kita, para orang-orang lama kita untuk kita ikut sekarang. Bagaimanakah masjid itu diurus? Walaupun tadi kita dah bercakap macam-macam dah, tetapi secara idealnya masjid itu bagaimana diurus? Bagaimana kedudukan imamnya, bagaimana kedudukan bilalnya, bagaimana hubungan dalaman, hubungan luaran, hubungan dengan ahli karya sebagainya. Ada idea ke Dr. Sa'adan? Baik Datuk, pengurusan itu secara
kefahaman biasa kita memang wujudlah. Hmm. Kalau kita lihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada institusi-institusi tertentu yang diwujudkan dalam pengurusan masjid, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebagai memegang institusi imam. Adapun Bilal bin Abi Rabah itu sebagai muazzin. Dia sebagai institusi dalam pengurusan masjid itu. Ada institusi imamnya, ada institusi Bilalnya, ada jawatan-jawatan yang dia khususkan untuk menjalankan memudahkan pengurusan dan perjalanan fungsi masjid itu. Cuma secara saya juga cuba melihat kepada penulisan-penulisan tentang pengurusan masjid di sudut yang sistematikal pengurusan masjid itu dalam tulisan-tulisan ulama, tapi tidak dijumpai. Mungkin saya perlu kaji dengan lebih mendalam lah tentang perkara ini. So apabila saya dilantik menjadi timbalan pengurusi surau Aptium ini, saya cuba memahami dari sudut historical masjid ini, dari sudut institusi ataupun fungsi peranan-peranan itu. Cuma tak jumpa lagi lah Datuk. Mungkin kalau Datuk ada jumpa, mungkin boleh cuma kita anggap ia berjalan sebegitulah, maknanya ada fungsi-fungsi yang Okey. Saya ahlan wa sahlan, Datuk Abdullah boleh balik dah. Adalah orang kritik macam ni. Dia kata saya tengok imam ni selekeh. Ini di kampung lah. Kalau di mana-mana saya, kalau di Akademi Islam tu boleh sangatlah saya nak kritiknya. Kadang-kadang imam nak baca khutbah pergi tak senonoh. Bukan tak senonoh sangat. Maknanya kita nak jadi imam lah. Supaya orang melihat imam tu ada kehebatan dia dan sebagainya. Jangan boleh cincang-cincang, sebab imam itu ialah ketua yang bertugas pada waktu itu. Dan khutbah dia pun monolog. Maknanya membagi arahan begitu kan. Jadi biarlah dulu. Jadi kita bagi Datuk Allah dengar dulu apa yang kita bincang tu, senang sambung. Jadi dari segi hay'ah, misalnya kita kata dari segi pembinaan personality para pegawai masjid. Jadi orang kata, pegawai masjid tengok orang pun takut, yang apa semua sekali, tidak ada hebat, tidak hebat. Orang banding lagi dengan gereja dah. Dia punya nan, dia punya padri, dia punya nan. Masuk tu orang macam mana, ini macam mana ni? Oleh kerana kita ni orang agama ni, kita jenis apa tu, jenis yang macam tu, apa tu, merendah diri atau macam mana tu? Datuk Allah nak start dulu ke? Unmute Datuk. Okey. Apa nama, tak apa jelas lagi, tak putus tadi. Okey. Saya lagi dengarlah dulu, Datuk dengarlah dulu. Ustaz Hanif nak sebut ke? Baik, Datuk, memanglah style imam ni kalau dulu memang dengan jubah, pakai capak, dengan kurang smart lah istilahnya. Tapi untuk maklumat Datuk lah, sekarang ni kalau khas untuk khutbah memang kita dah arahkan wajib kena pakai jubah hitam tu. Itu wajib. Kalau tak pakai itu kira-kiranya tak menepati kod etik lah dalam konteks dan kita memang melawat juga dari semasa masjid sekiranya berlaku, memang kita akan buat teguran. Cuma tak dapat dinafikan lah, kita memang mungkin belum sampai ke tahap yang mereka ni semua segak kemas mereka. Tapi itu memang ini bukan pakaian saja Ustaz. Dia punya pembawaan, personality. Dia tidak pergi kepada mimbar itu sebagai seorang pengarah. Dia pergi sebagai pembaca yang ada macam tu. Personality dia tu tidak dikembangkan. Orang kata lah. Yalah, mungkin ada sebahagian yang masih lagi begitu. Walau bagaimanapun memang ini antara perkara yang kita akan fokuskan akan datang ni untuk menaikkan imej khatib kita dan juga imam supaya ada satu keselarasan yang
Maknanya kalau dilihat sebagai imam itu memanglah imam yang orang kata disegani. Imam yang disegani atau khatib yang disegani. Ini memang antara cabaran kami lah di dalam konteks di Jawi ini, walaupun memang ramai dah yang di ke depan, tapi masih lagi ada ruang-ruang penambahbaikan untuk mempertingkatkan kewibawaan keimaman dan juga kewibawaan sebagai khatib dalam konteks khutbahnya. Ini memang kita ambil beratlah sekarang ni. Okey, ada Datuk Abdullah nak sambung tentang personality imam, khatib dan pegawai masjid lah. Kadang-kadang ini saya perhatikan sendiri ni, penuh saya tengok di masjid di Kota Baru lah. Dia bergurau dua tu, imam besar dengan imam kecil tu. Dia ada soft depan dia bergurau dua tu. Dia pun tak sedar dia duduk depan orang-orang, belakang-belakang ni orang bukan apa, semayang pun nak semayang hari raya. Macam mana tu? Dia kena tengok bi'ah dia juga Datuk, saya fikir. Dia berbeza sebenarnya. Kalau kita di kampung, pedalaman sikit dengan kita di bandar, di taman ni tak sama tu. Di bandar, di taman ni kita terdedah dengan ramai jemaah-jemaah kita, nanti terdedah dengan pengurusan. Orang yang terlibat dengan jabatan kebanyakannya. Jadi dah biasa dengan pakaian-pakaian begitu, dan uniformity itu dilihat sebagai satu keperluan. Tapi kalau di kampung, untuk imam pakai selek pun apa nama plain dah, tak sekoh dah macam tu. Kena tengok keadaan tu juga. Saya di kampung baru ni sebelum PKP itu, sebelum balik tu. Adalah jemaah yang sungut, untuk imam kita ni tak kompeten sebab apa nama bercakap lebih kurang dan sebagainya. Itu dari segi percakapan pun diambil oleh anak jemaah kan. Apatah lagi dari segi pakaian, dari segi komitmen kerja kita dengan masjid. Kadang-kadang masjid tu beri sap-sap saja kepada jemaah, kepada orang lain. Khutbah patutnya dibaca khutbah dia bagi orang lain kan. Sekali-sekala. Jadi semua tu jadi pemerhatian kepada jemaah sekalian tu. Jadi alhamdulillah lah kalau macam Ustaz ni Hanifuddin di Jawi itu memang kita sangat, Jawi bagi saya ni sebagai contoh lah masjid-masjid. Gitu di Malaysia ni. Kalau boleh Jawi, sebab dia dalam suasana yang perbandaran Madinah. Datuk, tapi Ustaz Hanif ni pun dia tinggi sangat, dia tak nampak dari bawah tu. Apa rasa dia dah? Banyak tu. Dia bos saya di Hulu Langat dulu ni. Tu tak ada masalah tu Ustaz ni tu. Oh, tak ada masalah dia. Itu seorang peribadi ke ataupun satu standard pegawai kita di jabatan-jabatan agama? Wallahualam lah yang tu. Tapi sekarang ni dah standard lah sebab grade semua 41, 44, 48 semua kan. Kali jabatan agama tu tak ada masalah dah. Kan sebab dia ada ukuran dia, standard dia grade pejawatan tu. Jadi sepatutnya pegawai di Jawi itu tidak ada masalah dah dari segi tu. Nantilah kita jemput orang-orang legeh ke orang mana, orang Lenggong, nantilah dalam fora-fora akan datang kita tengok. Anugerah masjid baru ni kita tengok yang digital tu. Masjid terbaik tu kawasan bukan maju sangat pun. Digital Saya pernah di beberapa kali lah singgah sembahyang di masjid tu sebab orang kampung kan dekat situ. Jadi saya memang puas hatilah masuk masjid tu dengan pengimarahannya, dengan landscape-nya, dengan pengurusannya. Top. Puas hati. Jadi sebelum anugerah tu pun saya nampak bahawa masjid tu memang berpotensi untuk maju ke depan. Dia sedangkan masjid tu digital tu bukan dah kawasan yang membangun sangat, dekat taman dah ada kampung lagi di sekelilingnya tu. Tapi janganlah pula macam setengah R&R tu. Bilik air dia tu jadi macam taman bunga tu melampau-lampau dah. Tapi masjid tu macam tu lah tu. Oh itu. Masjid Syarifah Fatimah tu macam tu. Saya singgah di masjid dekat Pulau Pinang. Dekat ni apa dipanggil? Dalam highway kita tu. R&R lah. Macam tu juga tanah dia, cantik. Ada kolam untuk kita nak basuh kaki, nak melangkah keluar daripada masjid tu, ada kolam melintas itu dah.
Jadi tak payah kita menampak lagi dah, air itu pun dah cukup dah untuk bilas kaki kita. Oh gitu. Nanti Nanti tu kena berkilas sekali. kena. Okey, Ustaz Rashidi, ada apa nak tambah? Yalah, seperti mana Datuk maklum tadi, kita tak nafikan lah soal orang kata credibility seorang imam, seorang Bilal ni kan. Pada saya, kalau kita di wilayah ni, saya sendirilah cakap mengenai penampilan diri kita ni, dia bila kita duduk di KL ni, saya ingat suasana dia berbeza kalau kita duduk di kampung seperti mana Datuk Allah sebut tadi. Yalah, apa taknya kalau contoh saya sendiri jadi imam di belakang, kadang-kadang kita ni kena beringat di belakang kita ni ada Datuk Mahmud, ada Datuk Sa'dan, ada Datuk Abdullah kan. Jadi kita kena lebih berhati-hati lah. Dr. Sa'dan tak apalah, Datuk Mahmud ni dia celupa sikit. Itu yang takut tu. Jadi pada saya, pegawai-pegawai masjid yang terdiri daripada Imam Bilal ni kena ada persediaan lah. Dia tak boleh kita kata sembrono je tiba-tiba naik khutbah tanpa naik khatib, tanpa ada persediaan. Kadang-kadang kita ni dah disediakan teks pun, tapi disebabkan kita ambil mudah kadang-kadang, jadi tak bersedia. Jadi sebab itulah kadang-kadang orang mempertikaikan credibility kita sebagai seorang imam lah. Pada saya yang paling penting, kalau kita terutamanya bila kita duduk di bandar-bandar ni, seperti mana Datuk Allah sebut tadi, kita duduk di KL, di Selangor ni, pada saya petugas masjid, Imam Bilal ni paling penting adalah soal persediaan, kompeten kita, soal imam kita ni baca pun kena sedap, kena betul. Jadi tak sedap orang marah. Azan pun tak boleh azan biasa-biasa. Ada kawan-kawan kita ni azan setelah kampung ni tu dia report ke Jawi, ke Ustaz Anifuddin suruh tukar. Sebab apa? Sebab azan tak sedap. Jadi pada saya dia ilmu soal persediaan sebagai seorang imam Bilal tu kena dititik beratkan lah. Walaupun kita tak semestinya kita di KL je, orang kampung kita ni pun pada saya benda ni perlu dititik beratkan lah. Selain daripada soal keterampilan, kita ni kena pakai jubah, kena ada serban imam khas, barulah orang nampak kita ni garang lah tu. Yalah, bukan nak garang sangat tapi ada tanjak. Atau orang Kedah ada tanjak. Tanjak. Dia naik khatib tu orang takut lah. Kita pegang. Yalah, ada autoriti nampaknya. Macam mana ulasan Dr. Sa'dan? Dari segi orang panggil latihan staff untuk pengurusan upgrade dia punya personality. Saya ingat tak tahu lah, mungkin kalau boleh lah dulu saya pertama selalu melihat dia ada jamaah imam-imam, di bawah Jaib yang selalu menjalankan kursus-kursus untuk imam-imam. Perbaiki semua sekali lah, bukan imam saja tapi Bilal untuk baiki bacaan. Maknanya kursus-kursus ini adalah secara berkala yang dijalankan oleh pihak pengurusan masjid di Perlis itu. Saya lihat dia menghasilkan satu natijah yang baik kepada imam-imam. Kalau dulu Tok Imam itu mungkin dia baca khutbah dalam nada yang monotonous dan juga mungkin bacaan dia ada yang tidak jelas dan juga seumpamanya. Tapi dengan adanya kursus-kursus yang sedemikian, saya lihat ada peningkatan di situ. Tapi saya rasa bukan di Perlis saja, cuma itu pengalaman saya melihat macam saya sebut tadi, macam zaman Rasulullah. Kalau kita dengar Bilal tu bukan orang tu tapi satu personality. Sebab dia punya legasi itu. Sekarang ni setiap orang yang azan itu kita sebut Bilal. Betul. Itu legasi dia kerana dia ada satu personality yang begitu memberi kesan. Jadi kalau kursus tu nak betul baca, nak apa tu mungkin macam saya tengok macam ni lah misalnya. Seorang DO, bila dia pergi ke kampung, dia duduk di podium tu, dia cerita tentang tanah orang tu. Dia ada nampak wibawa.
Tapi apakah imam kita ada kewibawaan itu atau tidak? Saya melihat di sana masih ada ruang-ruang penambahbaikan lah, Datuk. Kalau nak menilai dari sudut haibah ataupun image personality imam itu, kita kena letakkan satu standard yang tinggi lah. Mungkin Jawi ada inisiatif untuk ke arah itulah, usaha-usaha ke arah itu. Saya rasa bukan Jawi saja, tapi maknanya semua pihak pengurusan masjid di negeri-negeri telah ada inisiatif untuk memartabatkan ataupun meningkatkan bukan fungsi saja, tapi maknanya image, personality, dan kita sebut sebagai institusi lah. Macam tadi imam itu institusi, dia siapa ganti pun dia akan sebagai imam. Jadi maknanya dia ada institusi-institusi dalam institusi yang besar itu. Maknanya sub institution itu yang perlu dipelihara dan pertingkatkan martabat dan juga image-nya. Okey. Satu lagi aspek dalam soal pengurusan ini, macam Ustaz Afif kata tadilah, dia kata kita kontrol lah khutbah-khutbah ni supaya takut kacau. Zaman dulu tak ada kontrol. Khutbah tak ada kontrol. Kadang-kadang yang 12 tahun dulu pun dia baca. Jadi sekarang ni, saya nak tanya Datuk Abdullah dululah, sebab nak tanya Ustaz Afif, dia birokrasi, takut dia bias. Tidak bolehkah kita kontrol ini, kita bagi perkecualian lah. Saya terlibat dengan 2 surau. Masa saya jadi pengarah Akademi Islam dulu, bila kita minta kebenaran untuk membaca solat Jumaat di Akademi Islam, saya kata dengan satu syarat, iaitu khutbah tidak akan terikat dengan khutbah majlis. Kami akan berkhutbah sendiri. Sebab kami ini semua surau di universiti. Tak naklah cerita-cerita yang lain-lain itu. Apabila saya pergi ke Istad, saya dapati Istad mengadakan Jumaat tanpa kebenaran daripada Jawi. Maka saya ini satu cerita lagi lah, nyatiin dalam sesi yang lain. Tapi hak saya nak cerita hari ni, bila kita dapat kebenaran tu, saya kata kepada Jawi, tolong bagi, kerana kami ni Institut Pemikiran Islam, kami berkhutbah sendiri, tidak terikat dengan khutbah Jawi, dan kami jamin bahawa kami tidak menyeleweng. Itu. Nanti sebelum tanya Ustaz tu, tanya Datuk Abdullah. Macam mana pandangan Datuk dulu? Datuk, saya setuju sangat dengan pandangan tu. Kan? Ya. Sebab kalau macam Datuk sendiri berkhutbah, takkan nak pakai tag orang lain lagi. Kan? Dalam peraturan baru kena. Yalah. Peraturan tu umum kan. Tapi dalam suasana-suasana tertentu, saya fikir ada masjid yang ngurusinya tu, khatibnya tu PhD. Jadi dengan kelayakan yang dia ada, rasanya tak perlu ada sekatan lah. Cuma barangkali jabatan boleh buat panduan, garis panduan supaya tidak terlampau menyeleweng daripada dasar-dasar ahli sunnah wal jamaah begitulah. Jadi penyampaian saya fikir seorang yang berilmu tinggi begitu, dia melihat apa yang berlaku di sekitaran. Khutbah kita ni nak menyampaikan apa yang berlaku di sekitaran tu untuk ilmu kepada anak-anak karya. Jadi kalau kita kawal macam tu, maknanya khutbah dibuat oleh jabatan, disampaikan kepada semua masjid. Jadi mesej tu tak sampai kepada masjid A, sebab masjid A dengan masjid B tak sama dia punya suasananya. Jadi itu yang barangkali perlu dipikirkan oleh jabatan. Dan saya setuju dengan pendapat Datuk tadi, kalau masjid-masjid yang institusi misalnya, kebanyakan pengurus-pengurusnya tu doktor, PhD sebagainya. Jadi pada ketika itu barangkali bagi tajuk cukuplah. Kan? Minggu ni ataupun bagi guideline. Bagi guideline tu memanglah kan. Ataupun pekhatib itu sendiri bagi
tajuk apa yang nak disampaikan kepada jabatan. Ya. Jadi sebab dia melihat apa yang berlaku di suasana di daerah dia, di area dia. Ya. Disampaikan kepada sana, guideline tu dah ada. Jadi kalau dapat begitu, barangkali khutbah kita tu taklah orang lena tu. Itulah. Punya. Di Akademi Islam cerita, masa saya dulu pun, bila duk khutbah tu, bila orang azan yang kedua tu dah start lena dah. Lena dah. Bila kita ittaqullah tu dah 2/3 lena. Sehingga satu masa saya kena baca satu khutbah bertajuk mereka yang tidur pada waktu berkhutbah. Barulah tak ada orang lena. Jadi tak menasabah lah nak baca. Masjid tu Baiklah, tempat sebelum kita pergi kepada Ustaz Hanif, kita pergi dengan Ustaz Imam kita dulu. Macam mana? Ustaz Rosyidi? Komen dulu. Okey. Yang ni Datuk ni Tuan Nazir dah bagi pandangan macam tu. Saya tak boleh nak komen sebab ada bos saya tu. Oh. Cuma tu, yalah, kalau Ini dari bebas lah ada Ustaz. Pandangan pribadi lah. Dah ada protokol pada saya, yalah, kalau kata kita bagi garis panduan ataupun bagi tajuk dan orang kata isi poin penting, saya rasa mungkin kita boleh bagi special keistimewaan lah kepada orang-orang tertentu lah. Jadi tak boleh dia bagi kepada sebarang orang. Sebab Datuk, saya cerita mengenai satu ni pengalaman lah. Saya tak nak cerita di mana. Yalah, bila ada setengah yang tak baca teks ni, dia satu sebab dia melalut lah. Dia melalut lah sampai kita kata sepatutnya habis 20 minit, kadang-kadang sampai ke setengah jam, ke 45 minit. Tapi yang lebih yang agak mencuit hati saya, cerita ni dah 5-6 tahun lepas lah. Apabila khatib ni dijemput daripada kalangan kita kata ialah penceramah yang bukan ahli akademik, dia sampai dia menyanyi lagu M. Kilau semasa khutbah Jumaat atas mimbar. Tu 3 suku dah tu. Bukan, dia mungkin lah, dia bukan nak bagi, dia seolah-olah dia berceramah kan. Macam dia berceramah. Jadi jadi elemen-elemen ni saya rasa mungkin jauhi khawatir lah kita kata untuk setengah-setengah bagi kebenaran kepada orang tertentu yang dia bila dia naik khatib tu dia lupa dunia lah. Dia syok sendiri kan. Menyanyi, bersajak, bersyair sebagainya. Sehingga kita kata landasan untuk kita khutbah tu lari tu. Jadi pada saya mungkin guideline disediakan, kemudian kita kata orang yang nak dapat keistimewaan ni mesti jumpa dengan pihak bertanggungjawab dulu, barulah kita bagi kat dia kelulusan untuk dia naik khatib. Maknanya kita bagi atas dasar individu, bukan atas dasar institusi. Misalnya surau tertentu, surau Akademi Islam ke, surau di Istad ke, macam tu. Boleh juga tu. Cumanya bagi saya biar ada hitam putih lah. Kita tak nak orang kritik kita pula. Kata masjid ni bagi contoh ataupun institusi ni dia tak kawal lah. Kadang kita risau juga yang soal kedua ni soal politik tu. Yalah. Kan? Jadi kadang-kadang Okey. Mungkin lah. Balik ke Ustaz Hanif. Macam mana Ustaz Hanif? Birokrasi. Mike. Khutbah ni memang kita kawal dan hanya boleh membaca dan tidak boleh berkhutbah. Sebenarnya tapi kita tidaklah terlampau rigid sehingga kita kawal 100%. Sebenarnya kita masih lagi ada flexibility dalam konteks kalau ada siapa-siapa yang ingin menyampaikan khutbah sendiri, dia kena hantar tag tu. Tag yang dia nak baca dia hantar kepada kita dan ataupun selepas baca. Selepas baca itu bukan kawal, itu memaklumkan. Sebab kita kena pantau. Memang sebagaimana Ustaz sendiri sebutlah, memang ini berlaku. Walaupun kita kawal, sebenarnya masih ramai juga khatib, khususnya penceramah-penceramah ni lah yang beri tazkirah, naik baca khutbah, dia tak baca dah khutbah kita. Sebab dia tak nak prepare, so dia prefer tag dia sendirilah, tak ada tag pun. Yang berbahaya sebenarnya bila dia ada tag tu. Pada saya, kalau dia ada insya-Allah dia akan terkawal. Jadi isunya
kalau dia nak baca teks dia sendiri, sebenarnya dia kena hantar kepada kita dan kita akan semak, dan bila kita rasa dia tidak ada masalah, so kita boleh keluarkan kebenaran sebenarnya. Tapi disemak jugalah. Kita kena semak. Sebab kalau tidak ada kawalan ni memang risiko pada masyarakat kita sebenarnya, dan dia akan menimbulkan berbagai Dia masa saya di UM dulu, saya nak naik chancellor bagi khutbah. Timbalan naik chancellor, timbalan ni semua kena bagi khutbah. Dan pendaftar kena bagi khutbah, tapi tidak bolehlah, terhalang. Tapi kalau dia sediakan teks, okey je tu. Tapi yalah, maknanya dia orang tu tak nak lah, sensor dulu baru boleh baca. Okeylah, kita cuba fahamlah. Maknanya pihak autoriti pun ada masalah. Begitu juga Datuk Datuk Allah. Mana kita fahamlah pihak autoriti pun, kalau kita pihak rakyat ni, nazir pun di tengah-tengah dengan imam tu dia pegawai. Jadi kita tersepit di tengah-tengah lah dah, antara kritik orang ni, tapi autoriti dia ada autoriti dia, tak ada masalah lah. Kita sesi pertama ni saya nak sentuh sikit-sikit sebagai satu panduan untuk sesi seterusnya. Dari segi sumber, dari segi pendapatan dan perbelanjaan dan sebagainya, bagaimana. Jadi bolehkah kita tahu sebenarnya bagaimana kedudukan sumber dalam sumber keuangan masjid kita ni? Masalah nak dapatkan keuangan itu atau masalah perbelanjaan. Orang kata zaman dulu di Kuwait, masalah dia bukan nak cari duit. Kuwait masa mula-mula jemput minyak dulu. Masalah dia bagaimana nak belanja duit tu. Duit banyak sangat. Saya nak mulakan dengan Dr. Sa'dan dulu. Dr. Sa'dan. Ya. Apa pandangan Dr. Sa'dan dari segi realiti ke, dari segi idealism ke, macam mana? Saya mungkin tidak ada data lah Datuk. Mungkin data itu mungkin ada di pihak pengurusan seperti Jawi dan juga seumpamanya lah. Cuma pengamatan saya dari segi idealism lah, sepatutnya lah. Ya. Masjid itu dia mempunyai dana yang tersendiri lah. Sepatutnya dia mempunyai akaun yang tersendiri dan mempunyai sumber-sumber yang tertentu. Kalau kita lihat kepada sejarah masjid yang kalau kita lihat Masjid Azhar, Masjid Al-Azhar itu sendiri yang kemudian berubah menjadi satu institusi universiti. Jami' menjadi jami'ah. Jadi mereka bergerak atas endowment atau wakaf yang didermakan, yang diwakafkan oleh umat Islam ketika itu. Jadi pendanaannya tidak mempunyai apa-apa masalah sehingga Al-Azhar sekarang ni berdiri di atas wakaf itu tanpa memerlukan sokongan daripada pihak kerajaan di sudut keuangannya. Cuma kalau kita lihat itu sebagai modelnya, jadi mungkin boleh tak semua masjid boleh meniru model tersebut, sebab model tersebut mungkin spesifik dan khusus kepada institusi masjid yang besar-besar sahaja. Cuma kalau kita kembali kepada realiti di Malaysia, kita boleh mengadakan konsep yang sama lah. Maknanya masjid itu bangunkan ataupun dibiayai kegiatannya oleh wakaf dan juga pendanaan lainlah, infak, sedekah dan juga seumpamanya. Lihat sekarang ni kalau di wilayah persekutuan, saya rasalah kalau Masjid Akademi Mengajar Islam sendiri pun, Surau Jumaat Akademi Mengajar Islam ini tidak mempunyai masalah lah dari sudut keuangannya. Cuma kalau mungkin untuk berbelanja dalam skala yang besar, mungkin kita terpaksa minta bantuan daripada Jawi lah. Cuma kita dari sudut aktiviti masjid itu kita boleh biayai dengan menggunakan dana sendirilah, dana infak daripada jemaah, tabung infak jemaah. Surau. Cuma saya lihat kadang-kadang berlaku surplus macam di Masjid Qaryah saja di Taling Jaya itu. Sebelum COVID-19 ini seminggu infak daripada jemaah itu mencapai sehingga lebih daripada 20,000 ringgit Malaysia. Jadi maknanya tinggi itu, maknanya mungkin tahun dia boleh menjana 1 juta lebih lah.
Jadi cuma perbelanjaan itu, perbelanjaan itu kita lihat masih lagi tertakluk kepada kita panggil prosedur-prosedur keuangan yang ketat. Untuk mengelakkan daripada boros dan juga seumpamanya, itu baiklah. Yes. Dari Okay. segi autonomi untuk menggunakan keuangan itu, kita lihat masih lagi ada had-had yang tertentu. Saya pernah mencadangkan kepada masjid saya itu supaya diinfakkan kepada mereka yang sangat-sangat memerlukan. Kalau di dunia Islam sekarang ni, Palestin sangat-sangat perlu kepada dana untuk menggerakkan negara mereka, dan juga mereka mempunyai masalah-masalah yang sangat kritikal di negara mereka. Kenapa masjid yang mempunyai sedekah ataupun infak daripada jemaah yang lebih daripada 10,000 sebulan ini tak boleh memperuntukkan sedikit daripada keuangan mereka untuk menyalurkan kepada masyarakat antarabangsa yang sangat-sangat memerlukan. Jadi itu adalah mungkin satu bentuk pengurusan keuangan masjid yang boleh difikirkan untuk kepentingan bersama. Sebab kita sebut masjid ini dia tidak bergerak dalam qaryah saja, tapi dia mestilah mempunyai networking dan fungsinya berjalan secara universal, bukan secara terhad di qaryah itu sahaja. Okey. Pengalaman seorang nazir. Macam mana tu? Unmute tak? Dah. Unmute dah. Unmute. Ada dua perkara Datuk saya tengok di sini. Yang pertama, amal jariah anak karya. Alhamdulillah kalau kita di taman-taman di bandar, sumbangan anak karya, kesedaran untuk berinfak ni tinggi. Oh. Banyak. Macam juga Prof Sa'dan tadi, kan di Masjid Hasanah tu masa saya dulu pun pusingan setahun 1.2 ke 4 juta. Oh. Pendapatan infak saja. Itu tidak termasuk dari segi kalau kita nak buat projek. Nak buat projek, ada projek-projek skala besar, kita umum saja dalam tempoh 2-3 bulan cukup dana untuk projek yang kita cadangkan tu. Maknanya sumbangan daripada ahli jemaah sangat-sangat tinggi. Mereka sangat menghargai infak untuk amal jariah ni, amal soleh ni. Tapi satu lagi tu berkenaan dengan wakaf ni. Macam yang Prof sebut tadi tu. Sebenarnya kita di negeri-negeri banyak harta wakaf yang tidak dimanfaatkan. Jadi kalau negeri-negeri memanfaatkan tanah-tanah wakaf, harta-harta wakaf yang ada di negeri masing-masing. Jadi duit itu pun saya fikir cukup untuk membantu menguruskan masjid-masjid ni. Tak perlu daripada sumber keuangan daripada jabatan dan sebagainya. Jadi cukup lumayan sebenarnya. Di negeri banyak tanah-tanah wakaf kita yang terbiar jadi hutan gitu aja. Tak dimanfaatkan. Jadi apa salahnya kalau kita ambil asnaf, cari asnaf untuk bekerja sepenuh masa dengan bayar gaji dia ataupun upah dia, kemudian hasilnya itu digunakan untuk memanfaat masjid dan surau kita. Di samping lain-lain asnaf yang perlulah. Saya nampak banyak tanah-tanah wakaf kita yang terbiar begitu saja tidak dimanfaatkan. Di Kelantan saja ada tesis yang menunjukkan bahawa berkulat tanah itu bertimbun-timbun kan, tidak diujikan. Okey. Pengalaman, pandangan seorang imam. Macam mana? Ustaz Rashidi? Ustaz Rashidi? Macam mana ulasan seorang imam? Okey, mengenai yalah, dana kita masjid. tak nafikan dana masjid ni kalaulah orang menginfakkan, kita patut gunakan dengan sepenuhnya lah. Orang kata macam ni, kemampuan kita, kalau masjid kata saya nak 2 buah kereta jenazah, sekejap dia orang bagi 4 kereta, betul macam tu? Ustaz Hanif.
ustaz kita atau imam kita ada masalah lain. Untuk saja ni, apa untuk makluman Dato' lah, alhamdulillah. Kaitan dengan kewangan ni memang dia tertakluk dengan lokaliti lah. Bagi pekan-pekan besar memang boleh dikatakan masjid-masjid ni tak ada masalah dari segi kewangan. Macam Masjid Hasanah tu memang saya maklum sangatlah, memang kalau cerita infak ni yang pernah diteraju oleh Datuk Abdullah dulu, memang tak ada masalah, umum je, umum orang nak bagi kan. Dan juga saya kira di masjid-masjid wilayah pun sama, kebanyakan masjid kecuali sekarang ni sebab KP kan, memang stable dari segi kewangan dan tak adalah tahap yang sampai dia merayu untuk bantuan kewangan. Daripada apa tu? Daripada jabatan. Ya. Tapi walau bagaimanapun, oleh kerana kita di wilayah ni dengan perputaran zakat yang alhamdulillah serta meningkat ni, sebenarnya secara tahunan kita memang bagi juga. Walaupun masjid tak menghadapi kesempitan kewangan, kita sumbang juga dalam tahunan. Macam nak puasa ni yang terbaru kita bagi juga 10,000, 11,000 lebih kurang satu masjid. Oh, duit poket lah tu. Duit poket untuk mereka berbelanja bagi pengimarahan di bulan Ramadan ni. Dia Akademi Islam dapat berapa, Dr. Sa'adan? Tahun lepas 12,000 dapat. Okey, tu bagus, tu confirm lah tu. Okey. Dan ramai tu. Dan ramai buka puasa tu. Iyalah. Dia pula buah tamar tu, buah tamar mahal-mahal dia beli. Okeylah. Cuma kita baca tahun ni 25,000 lah. Salah Ustaz. InsyaAllah bulan Ramadan ni ada lagi Ustaz. Ada lagi insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Dan sebenarnya kita dah, walau bagaimanapun kita menggalakkan masjid-masjid sekarang ni meluaskan perbelanjaan dalam konteks manfaat sumbangan orang ramai. Sebab tu macam contoh bila berlaku banjir di Pahang baru-baru ni, alhamdulillah masjid-masjid wilayah banyak yang bergerak secara bersendirian, mereka menyalurkan sumbangan bantuan-bantuan banjir. Mereka bergerak ke sana. Alhamdulillah. Sebagaimana saya sebut tadi lah, ada yang masjid boleh bina masjid. Ini juga sebenarnya memang berlaku di masjid-masjid kita. Saya lihat di masjid wilayah ni alhamdulillah lah. Walaupun saya baru di wilayah ni, dari segi kesungguhan mereka dan keterbukaan mereka berbelanja nampaknya begitu fleksibel lah. Tidak menjadi setengah-setengah. Dulu lah kot berbangga dengan simpanan wang yang banyak. Sekarang ni apa yang mereka dapat, mereka akan belanja. Dan yang menariknya, bila ahli Korea nampak masjid ini benar-benar berbelanja pada perkara-perkara yang sepatutnya dan sumbangan akan meningkat. Ya, semua akan meningkat alhamdulillah. Untuk malam-malam tu, walaupun PKP, banyak masjid-masjid yang menghadapi defisit lah kerana tidak ada penyumbang. Ada juga masjid-masjid yang masih mampu lagi berdikari kerana sumbangan tetap datang. Mereka salur secara online dan maintain lagi hampir sama dengan pendapatan sebelum PKP. Ada di masjid-masjid di pelangkat wilayah yang ada keupayaan kewangan seperti itu. Dan sebenarnya dalam pelan pengimarahan kita juga ada mencadangkan supaya diwujudkan koperasi. Bagi tahun 2021 ni kita dah mewujudkan 12 koperasi masjid. Ini sebagai bahagian daripada usaha kita sebenarnya untuk mempertingkatkan kewangan masjid, di mana kita galakkan mereka menemukan koperasi di samping dana-dana daripada pendapatan sewaan dan sebagainya lah. Sebagaimana Datuk sebutlah, kita ada tanah-tanah wakaf dan sebagainya, tapi di wilayah ni tanah wakaf memang sangat terhad lah berbandingan negeri lain. Tapi kompaun masjid tu setengah-setengah masjid mereka memanfaatkan bina gerai-gerai dan sebagainya disewakan kepada peniaga-peniaga kecil dan pendapatan ini memang disalurkan kepada masjid lah. Yang masjid wilayah boleh dikatakan ke arah kemandirian yang boleh dikatakan baiklah sekarang ni, insya-Allah alhamdulillah. Okey, terima kasih Ustaz. Tok Imam macam mana Ustaz? Nak cerita sikitlah. Kita kata kejutan juga bila PKP ni. Sebab apa saya kata, kita macam pengalaman di Masjid Syafi'i sendiri, kutipan Jumaat bila time PKP ni dia lebih tinggi daripada kutipan biasa. Kutipan sebelum COVID lah.
Yalah, yalah. Jadi yalah mungkinlah banyak faktor juga sebab orang kita ni dia berebut-rebut untuk datang Jumaat sebenarnya. Yalah, Jadi yalah. kalau tak boleh masuk tu dia buat demonstrasi dekat pintu pagar utama tu. Ya. Jadi mungkin kita kata kutipan ni boleh ditingkatkan dengan macam-macam faktor lah seperti mana yang Ustaz Adifudin sebut tadi, ada koperasi dan sebagainya. Cuma kalau saya sebut tentang realiti di tempat saya ni, satu tabung ni menjadi satu tabung yang menjadi rebutan jemaah kita, iaitu tabung anak yatim. Oh. Sampai satu tahap tabungan anak yatim ni dah beratus ribu dan kita sampai terpaksa cari anak-anak sampai seluruh Korea kita dah cari dah semua dah bagi dah, dan kita terpaksa untuk yalah kita distribute kepada anak-anak Korea di luar kita lah. Yeah. Jadi saya setujulah bila Datuk Allah sebut tadi bahawa kita di Kuala Lumpur, di kota metropolitan ni, soal sumbangan bukan menjadi satu masalah bagi kita lah di masjid-masjid. Yeah. Kalau kata kita minta sumbangan apa-apa pun cepat orang kita bermurah hati lah untuk beri. Terutamanya bila nak masuk Ramadan ni lagilah. Berlumba-lumba sampai kita di Syafi'i ni kalau dermawan ataupun hartawan ni dia pilih malam-malam tertentu. Sebagai contoh, saya booking malam 7, saya booking malam 10. Orang lain tak boleh ambil. Malam-malam pahala bergolek ya. Ya. Jadi kalau kita buka list 30 hari Ramadan tu, boleh kata yang penuh awal tu 10 yang terakhir lah. Senarai tu dah penuh lah. Jadi bagi saya mungkin kita boleh bincang pada sesi akan datang tentang bagaimana kita nak bantu masjid surau-surau kita di kampung. Bagi saya di kota raya ni saya nampak tak ada masalah sangatlah tentang kutipan. Cumanya yang penting bagi kita bagaimana sumbangan tu digunakan dengan sebaik mungkin. Ya. Okey, ada nak tambah kalau takut terkilan kalau tak tambah sebelum kita gulung ni. Okey, tak ada? Tambah tu. Ya. Satu lagi lah dari segi pengurusan masjid ni kita kena tingkatkan juga dari segi kemahiran komunikasi pegawai-pegawai masjid. Saya kadang-kadang tu kita terkilan juga. Kita apabila ada jemaah nak datang, kemudian jawapan daripada pegawai-pegawai masjid tu sangat menyakitkan. Jadi kalau dapat kita ada kursus-kursus, barangkali Ustaz Adifudin boleh uruskan kan, kursus-kursus kepada pegawai-pegawai masjid ni untuk communication skill umpamanya kan. Kita sebab itu kadang-kadang kita malu dengan orang-orang yang datang dia kata gereja baik sangat kan. Sebab mereka ada dari segi apa kita panggil kemahiran berkomunikasi secara memahami psikologi manusia. Ya. Jadi dengan cara itu pengunjung-pengunjung masjid tu akan merasa lembut hati dan sebagainya, tenang. Itu pun kita kena ambil kira juga lah selain daripada kali ada panggilan siri-siri yang akan datang tu. Okey, terima kasih. Ni kita buat penggulungan lah sikit-sikit nah. Jadi saya kena mula, sesiapa yang memulakan dia yang mengakhirkan Dr. Sa'dan. Gulung dulu lah. Cuma dalam giliran terakhir ni saya ingat saya nak sentuh satu perkara, iaitu berkenaan dengan peranan kita lah sebagai ahli-ahli masjid yang perlu untuk memperbaiki stigma masyarakat yang memandang ada sebahagian daripada masyarakat kita yang memandang negatif kepada institusi masjid bahawa masjid ini sebab ramai terutamanya belia-belia kita yang bila sebut masjid takut. Mungkin kita sendiri yang menyebabkan imej masjid itu tercalar kerana mungkin sikap yang disebutkan oleh Datuk Abdullah tadi perlu ada komunikasi skill dalam kalangan ahli-ahli masjid untuk mempertingkatkan kemahiran komunikasi kita, soft skill dengan masyarakat kita. Kadang-kadang fungsi masjid kita telah mencapai satu tahap yang maksimum ataupun yang ideal lah mungkin. Cuma apabila kita tidak memahamkan masyarakat dengan perkara tersebut, masyarakat masih lagi mempunyai stigma terhadap institusi masjid itu.
mereka menganggap masjid ini sebagai satu perkara yang terlalu memikirkan akhirat tanpa mementingkan isu-isu keduniaan, isu ekonominya, isu lain-lain isu. Sampai contoh kalau kita sebutkan mungkin satu perkara yang janggal dalam konteks masyarakat Malaysia, kesenian di masjid contohnya, ataupun hiburan di masjid itu. Hiburan di masjid itu mungkin perlu dipikirkan oleh sebab masyarakat kita suka kepada benda-benda yang menghiburkan. Mungkin kalau ceramah yang diselit-selit, diselang-seli dengan gurauan ataupun lawak-lawak yang tertentu, mungkin itu tidak menarik minat mereka. Tapi satu yang kita anggap sebagai satu yang boleh dari sudut kebudayaan masyarakat itu, kebudayaan masyarakat, kesenian boleh ditempelkan dalam fungsi masjid itu sendiri supaya masyarakat ini tidak menjauhi institusi masjid yang berperanan sebagai peranan asalnya untuk beribadah kepada Allah SWT. Tapi maknanya fungsi-fungsi yang kita sebutkan tadi, fungsi kebudayaan, fungsi kesenian itu mungkin boleh ditempelkan untuk merekatkan masyarakat kita dengan masjid. Jadi itu yang kita lihat sebagai satu kekurangan ataupun kelompongan sekarang ini, yang mungkin kita boleh fikirkan sama-sama lah untuk memperbaiki mindset masyarakat terhadap masjid itu. Itu saja, Datuk. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz Rushidi. Ustaz Rushidi. Saya rasa sudah masanya lah untuk kita sama-sama fikirkan tentang inovasi-inovasi yang boleh kita adakan di masjid-masjid kita ni. Tujuannya bukan apa, tujuannya adalah untuk kita memberi gambaran bahawa masjid ini adalah satu institusi yang harus untuk kita dekati. Maksudnya bukan takat kita datang untuk solat, bukan takat untuk kita datang aktiviti agama dengan ceramah dan sebagainya, tapi segala bentuk aktiviti kemasyarakatan maka boleh kita dilaksanakan di masjid. Jadi pada saya pengurusan masjid, pentadbir ini perlu memikirkan sesuatu benda yang kreatif yang boleh menarik minat, terutamanya golongan-golongan muda lah, untuk kita rapat balik ke masjid. Seperti mana kita tahu bahawasanya masjid ini kalau boleh kita nak jadikan satu one stop center yang semuanya ada, jadi kita perlu bergeraklah dengan dana yang ada, dengan sumber yang kita ada, bantuan sokongan anak karya, maka kita perlu bergeraklah untuk kita kata mengukuhkan lagi lah peranan kita di mata masyarakat, insya-Allah. Ya, terima kasih. Datuk. Masjid ni rumah Allah. Ya. Jadi kita pegawai yang dilantik itu adalah untuk menguruskan rumah Allah. Ya. Kita menguruskan rumah Allah ni bukan macam menguruskan pejabat. Kan? Jadi saya teringat kisah nenek Nabi kita Abdul Muttalib. Ya, yang Abdul Muttalib. Yang ketika Abrahah nak menyerang Mekah, nak meruntuhkan Kaabah tu, harta-harta dia, unta dia dirampas. Ya. Kan? Jadi apabila dia rampas, dia pergi berjumpa dengan Abrahah. Abrahah heran. Kamu datang bukan nak berbicara tentang aku nak meruntuhkan Kaabah ni, tapi kamu menuntut unta kamu yang kami rampas. Jadi jawab Abdul Muttalib senang aja. Kaabah tu rumah Allah. Jadi aku serah kepada Allah untuk menjaga rumah dia. Ya. Begitu juga dengan masjid ni, saya fikir kita kena pegawai yang dilantik kena berfikiran bahawa masjid itu rumah Allah. Kita menguruskan masjid itu bukan kerana ada kepentingan peribadi, ada kepentingan ekonomi dan sebagainya. Yang itu perlu kita ada dalam pemikiran NJK yang dilantik di masjid-masjid. Itu ya, Datuk. Ya. Okey, terima kasih, Datuk. Ustaz, akhirkan. Ustaz Hanif. Okey, Datuk. Saya sebenarnya tengah connect berbagai-bagai pandangan-pandangan ni yang sangat bernas. Saya tak boleh komen apa-apa. Cuma dari sudut banyak idea-idea yang diberikan tu memang pada saya adalah antara perkara-perkara yang kita perlu penambahbaikan lah. Saya take note. Contohnya macam mempertingkatkan kemahiran komunikasi pegawai kita di masjid. Ini memang antara perkara yang sekarang semenjak ni menjadi isu di kalangan kami juga sebenarnya.
yang kita memang mula ambil berat isu ni sebab dia dah jadi berbagai-bagai isu dalam masyarakat. Dan dalam konteks memang saya memang terasa dalam konteks menjaga rumah Allah ni lah. Memang ini kita lihat perkara ni memang dia isu Datuk. Saya sikit dikongsikan bila imam ni kita lantik dia sebagai kaki tangan awam. Ya. Jiwa kaki tangan awam tu memang susah nak dipisahkan lah. budaya asal. Ya Datuk, Datuk memfaham lah benda tu kan. Dan nak masuk, nak suntik betul bahawa dia ni menjadi penjaga rumah Allah yang akan buat yang terbaik. Yang itu yang memang antara usaha dan tekad saya lah dalam perkhidmatan di Jawi ni untuk kita tambah baik insya-Allah. Mudah-mudahan Jawi mampulah untuk mempertingkatkan kewibawaan masjid dan pegawai-pegawai masjid yang menguruskan masjid insya-Allah. Ya, ya. Okey, terima kasih. Saya pun rasa kadang-kadang bukan sedang berforum, tetapi macam duduk meeting tentang pembangunan masjid kita. Baguslah tu. Dan saya harap para pendengar, para penonton akan mendapat banyak faedah daripada program ini. Dan ini untuk kali pertama ni kita sentuh macam-macam, situ sikit, sini sikit. Dan akhir sekali kita akan lebih menjurus pada sesuatu persoalan sebenar, persoalan yang lebih detail dan sebagainya. Dan oleh kerana itu saya rasa saya kena ucap banyak terima kasih lah. Banyak-banyak terima kasih kepada ahli panel semua kerana telah berjaya berbincang dan bersantai kata saya dalam perbincangan kita ini. Dan terima kasih juga kepada para penonton, para pendengar yang mengikuti sama ada secara langsung pada hari ini ataupun besok lusa sampai kepada hari yang keberapa, sebasuri hari yang ke-9, 10 tu masih ada pertambahan lagi. Dan dengan itu saya akhiri perbincangan kita dengan kata-kata billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.